Zulqaidah ada. Nabi boleh sebut 6 hari dalam bulan Syawal. Nabi boleh sebut 6 hari dalam bulan Muharram, dalam bulan Safar. Ulama bahas hadis ni, ulama kupas hadis ni, kenapa Nabi sebut selepas Ramadan? Kata para ulama, Nabi sebut selepas Ramadan supaya Nabi nak bagi tahu kepada kita puasa Syawal itu adalah pengukur utama kualiti dan penerimaan Allah terhadap puasa Ramadan kita. Tara mana dan setakat mana Allah terima puasa Ramadan kita, takat itulah yang kita buat dalam puasa Syawal. Ada orang puasa Syawal habis, start daripada hari kedua Syawal, 3, 4, 5, 6, 7, hari ke-8 beraya. Habis puasa Syawal tiap-tiap tahun, tapi start daripada hari ke-8 dia tanya orang merata, tak habis ke? Tak lagi, mengaku habis dah. Daripada awal hari tu, minggu pertama habis dah. Duk jajah merata. Maksudnya puasa Ramadan dia untuk tu pengukur. Ada orang hidup dah 20 kali dah puasa Ramadan. Bila habis Ramadan nak puasa pula, tunggu Ramadan akan datang. Puasa sunat sehari pun tak. Maksudnya Ramadan dia sebab ikut orang ya. Sebab dia malu ke orang, bukan sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Ramadan dia sebab dia cintakan Allah dan Rasul, nescaya lepas Ramadan banyak puasa sunat yang dia buat. Pengukur. Kenapa Nabi pilih 6 hari puasa itu dalam bulan Syawal? Karena Nabi nak beritahu kepada kita, kata para ulama, 6 hari tu nak ukur takat mana Allah terima Ramadan kita. Nak bagi tahu petanda awal. Maka pakat masing-masing pakat tengoklah kita punya kualiti puasa Ramadan kita yang Allah rahsiakan pahalanya. Akan tetapi Allah tidak merahsiakan petanda bahawa Allah terima ataupun tidak puasa tu. Hak tu Allah tak rahsiakan. Solat Allah rahsia, dapat ke tidak pahala. Tetapi Allah tak rahsiakan tanda orang tu diterima sepanjang hidup dia, solat dia ataupun tidak. Begitulah semua ibadat yang lain. Kita sambung bab yang ke-18. Saya bawa kitab cetakan lain hak ni, tapi hadis yang sama. Bab yang ke-18, tajuk dia kain pelikat. Tajuk dia kain pelikat. Saya pernah hurai dah kat tuan-tuan pernah dengar dah hadis ni. Dalam bab-bab yang lalu pun ada disentuh tentang kain pelikat. Apa kena dengan kain pelikat? Adakah Nabi mengharamkan pakai kain pelikat? Adakah kain pelikat ini makruh hukum dia ke atas orang laki-laki dan perempuan di kalangan umat Nabi? Ataupun apakah kain pelikat ni sunnah Rasulullah? Malam ni kita nak tengok. Hak kita pakai tiap-tiap hari ni. Saya pernah sebut kat tuan-tuan beberapa bulan yang lalu. Abu Musa al-Ash'ari berkata, akhrajat lana Aisyatu kisaan mulabbada wa izaran ghalidha, faqalat qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadain. Aisyah, ini cara sebut nama yang betul, bukan Aisyah. Aisyah. Aisyah orang Melayu sebut. Tuan-tuan orang Melayu yang mengaji lain. Aisyah, nak sebut Siti Aisyah ataupun Aisyah. Aisyah menunjukkan kepada kami sehelai pakaian yang renyuk dan kain sarung yang kasar. Kain sarung ni kain pelikat yang kasar. Kata Aisyah, inilah 2 helai pakaian yang dipakai oleh Rasulullah ketika nyawanya dicabut. Sahabat pergi rumah Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi, tidak boleh dikahwini oleh mana-mana lelaki setelah kewafatan Rasulullah. Ini hukum khusus berkaitan dengan Rasulullah. Semua janda Rasulullah, janda-janda, orang panggil janda ke? Balu lah, balu kan.
Semua balu-balu Nabi tidak boleh dikahwini oleh mana-mana lelaki lain selepas kewafatan Nabi. Dan mereka umat Islam yang sempat hidup bersama dengan isteri-isteri Rasulullah akan memanggil isteri-isteri Nabi dengan panggilan Ummul Mukminin. Ini panggilan dia. Ibu kepada semua orang-orang beriman, mak. Maka sebab tu tak boleh dikahwini. Hukum ni khas kepada isteri Nabi saja. Maka sekumpulan para sahabat berguru dengan Aisyah. Aisyah ni alim. Dia berkahwin dengan Nabi umur 7, Nabi bersama dengan dia umur 9. Sampai Nabi wafat. Belasan tahun ataupun 20 lebih je umur Sayyidatina Aisyah. Belah ataupun 20 lebih, muda. Tetapi seorang wanita yang mewarisi kepintaran ayah dia, Abu Bakar As-Siddiq. Dia Abu Bakar. Maka dia bijak, dan antara wanita yang dirujuk oleh para sahabat dan merupakan wanita yang paling alim di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, wanita yang paling alim di kalangan umat Nabi bukan Khadijah, bukan Fatimah, Aisyah. Aisyah. Sebab tu bila Nabi wafat, orang pergi ke rumah Aisyah. Aisyah duduk di sebalik tirai. Lepas pada tirai itu semua orang laki-laki di kalangan sahabat dan tabi'in, ngaji kitab, hadis dan sebagainya. Jadi ada sekumpulan sahabat, antaranya Abu Musa Al-Ash'ari. Dia pergi ziarah Ummul Mukminin. Pergi ziarah. Abu Musa ni alim, bukan calang-calang sahabat. Dia bukan sahabat-sahabat kecil. Dia min kibarif sahabah, di kalangan sahabat-sahabat kanan yang banyak dipuji oleh Rasulullah dengan ilmu dan kesolehan dia. Dia pun pergi ke Sayyidatuna Aisyah. Dan kadang-kala Aisyah sendiri belajar dengan Abu Musa. Yang ni orang panggil prinsip para ulama dulu. La dak dah, la berkeli kan. La duk perasan kata yang paling alim aku kan. Hak mengaji lain pada aku mesti tak boleh jadi alim. Hak mana yang aku sebut saja betul. Tak sama. Imam-imam dulu mengaji antara satu sama lain. Kuliah kawan ni, imam ni pi. Kuliah imam tu, imam ni pi. Sahabat begitu. Kuliah Sayyidatina Aisyah, Abu Musa hadir, alim. Kuliah Abu Musa sekali Sayyidatina Aisyah pun pi juga, masuk di kalangan muslimat. Jadi satu hari bila habis berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah, kata Abu Musa, Sayyidatina Aisyah buat keluar kepada kami, akhrajat buat keluar kepada kami dan tunjuk kepada kami dua helai baju. Satu baju, yang kedua kain. Dalam bahasa Arab, kain pelekat dalam bahasa Arab dipanggil izar. Definisi kain pelekat ialah satu kain yang ada dua lubang, menutup di antara pusat sampai bawah pada lutut. Hak kita pakai. Itu definisi izar. Bukan saya buat, semua saya baca hak ulama tulis. Kan? Ulama tulis al-izar huwa. Izar ialah satu kain yang dipakai oleh orang Arab termasuk Rasulullah, yang ada dua lubang, kemudian diikat di bahagian pusat, dan kain itu memanjang ke bawah sampai ke bawah lutut. Kain pelekat hak kita pakai. Sayyidina Aisyah dia berkeluar dua helai. Satu pelekat Nabi, dan yang keduanya baju yang Nabi pakai. Baju, bukan jubah. Nabi bukan 24 jam pakai jubah. Ni salah. Nabi bukan 24 jam pakai jubah. Yang lebih kolak lagi, ada setengah orang dia sebut Nabi tak pakai seluar. Lepas tu pakai jubah tu naik kuda, nak kangkang kot mana? Kalau kangkang, lepas tu bawah ada apa? Tunjuk paha habis kat orang. Pakai. Nabi pakai seluar. Nama seluar dalam bahasa Arab sirwal.
Nabi ada sirwal, tetapi sirwal Nabi sangat lebar. Lebar sirwal Nabi. Sebab makruh orang lelaki pakai seluar yang ketat, yang nampak dia punya paha. Kalau nampak dia punya zakar, haram. Kalau nampak dia punya punggung, makruh, hampir kepada haram. Dia panggil makruh tahrimi. Ini pakaian ketat, orang lelaki pun dia ada hukum dia. Nabi pakai seluar. Kita pun kata, wih, tak siqah ni pakai seluar ni. Tuan pernah dengar perkataan tak siqah? Tak siqah ni tak berapa nak warak. Tak siqah pakai seluar, tak betul. Nabi pakai seluar, terutamanya dalam medan perang. Dalam medan perang. Jadi antara pakaian Nabi, kain pelikat dengan baju, bukan jubah. Baju maksudnya yang setengah, yang separuh. Kan, baju yang separuh, bukan sampai ke bawah. Bawah dia jadi jubah. Aisyah bawa keluar. Dua helai ni kedua-duanya dalam keadaan yang lusuh dan dibuat daripada kain yang kasar. Sahabat tengok, kata Sayyidatina Aisyah, dua baju ni lah yang Nabi pakai ketika mana nyawanya dicabut. Ketika mana nyawanya dicabut. Ini sederhana Rasulullah SAW dalam kehidupan, walaupun Nabi seorang yang kaya raya. Saya selalu suka sebut fakta ini. Siapa yang kata Nabi miskin, dikhawatiri iman dia, kata Al-Imam Ibnul Mubarak. Tak ada orang alim kata Nabi miskin. Kalau kata Nabi miskin, orang tu tak alim. Bukan kataan saya, kataan imam-imam dulu kesemuanya. Nabi bukan orang miskin, orang kaya. Tetapi kekayaan Nabi tidak pernah kekal sepetang ataupun sepagi. Selalu saya ulang, tak pernah kekal. Nabi lebih suka memilih untuk hidup dalam keadaan yang serba kurang. Salman Farisi dia ziarah seorang sahabat. Hebat-hebatlah nama-nama ni, nama-nama yang besar. Salman Al-Farisi, sedap nama tu kan. Bohlah nama anak Salman Farisi, jarang kan. Lebih afdal daripada nama Wadi Anwar kan. Ada sahabat antum seorang buah nama Wadi Anwar. Saya malu. Esok budak tu kalau besar jadi buah, mampu aku kan. Dia kata, ni buah nama ni. Tapi saya memang buah pun kecil-kecil, nak abang ada siap kan. Semua pernah buat. Curi telur ayam kampung orang, mandi sungai lah apa, tak balik semayang semua. Alhamdulillah, Tuhan bagi hidayah. Salman Al-Farisi dia ziarah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dua-dua sahabat hebat. Sa'ad sakit. Kemudian bila ziarah macam tu, sama-sama orang alim, sama-sama orang soleh ni, bila mereka ziarah, perkataan yang keluar daripada mulut mereka semua berkenaan Allah, berkenaan akhirat, rindu dengan Rasulullah. Itulah. Dia tak ada nak bahas faraid, nak bahas harta, nak bahas ni projek kita tak habis gini. Hang duk nampak hak dah ni. Abang siap-siap lah. Macam mana kan? Nak bagi teruskan, nak jual share semua ke? Sahabat bila jumpa sama-sama mereka di akhir-akhir hayat ni, nazak. Salman kata, kami pernah janji dengan Rasulullah, dan aku rasa aku dah langgar perjanjian dengan Nabi SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas yang waktu tu terlantak, dia kata, benda apa yang kalian janji dengan Nabi? Benda apa hak janji dengan Nabi? Kata Salman Al-Farisi, dulu aku pernah diminta oleh Rasulullah untuk berjanji hidup dalam keadaan hanya mempunyai bekalan dunia seperti seorang pengembara sahaja. Mithlu zadir rahil. Nabi kata ke Salman, wahai Salman, berjanjilah kepada aku